Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung pembelajaran minggu lepas. Okey, topik 1.2, analisis fungsi. Okey, sambungan daripada minggu lepas. Okey, apa dia analisis fungsi? Okey, apa yang kamu akan pelajari ialah yang pertama, membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Kemudian melukis sistem fungsi dan membina model fungsi dengan menggunakan garisan interaksi. Okey, kita perlu kenal dulu produk. Okey, produk ni ialah apa? Okey, produk ni apa-apa bahan yang kita pakai, okey, yang kita beli. Okey, contohnya, okey, dalam gambar ni dia tunjuk ialah apa dia? Rak kasut. Okey, rak kasut ni kita namakan dia produk lah. Okey. Okey, dalam produk ni kita boleh pecah-pecahkan kepada komponen yang kecil. Okey, contoh rak kasut ni, apa komponen-komponen dia? Okey, kat sini ada kayu berroti, okey, skru, paku, muka rak dan kerang-kerak. Okey, itu komponen yang akan bergabung menjadikan dia satu produk yang lengkap, iaitu rak kasut. Okey, jadi itu dia punya komponen. Okey. Okey, sistem. Sistem merupakan beberapa elemen yang berkait antara satu dengan yang lain dan saling mempengaruhi dalam sesuatu pembinaan produk agar produk tersebut dapat berfungsi dengan sempurna. Setiap bahagian pada produk tersebut juga harus dapat berfungsi dengan baik dan menyokong antara satu sama lain. Okey, macam saya cakap tadi, komponen kecil tu, okey, ataupun kita boleh panggil dia bahagian. Okey, bahagian pada produk. Okey. Jadi bahagian tu ni lah tadi, kayu berroti, skru, paku, muka rak, kerang-kerak. Okey, kalau ada satu kerosakan yang terdapat pada bahagian ni, dia akan boleh mencacatkan produk tersebut. Okey, sekarang apakah fungsi rak kasut ni? Okey, fungsinya untuk meletakkan kasut. Okey, jadi kalau terdapat kecacatan pada salah satu bahagian, contoh kerang-kerak ke skru, okey, rosak. Okey, dia boleh menyebabkan produk ni tak berfungsi dengan baik. Okey, akan menyebabkan rak ni sengit ke, patah. Okey, jadi tak boleh lagi nak letak kasut. Okey, seterusnya. Sorry. Okey, membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, macam saya cakap tadi, contoh tadi produk ialah rak kasut. Okey, dalam gambar ni dia bagi contoh kerusi. Okey, jadi kerusi ni adalah produk. Okey, kita perlu membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, produk contoh kerusi. Okey, fungsi ialah tindakan. Okey, apa tindakan? Okey, apakah fungsi bagi kerusi tersebut? Okey, fungsi itu akan membawa kepada objek, iaitu penerima kesan. Okey, contoh kerusi. Fungsi untuk menempatkan objek, contoh manusia. Okey, jadi manusia akan duduk atas kerusi. Manusia ialah objek. Okey, produk tadi ialah kerusi. Manakala fungsi ialah kita gunakan perkataan biasanya memegang, okey, ataupun kalau kerusi menempatkan, contohnya menempatkan, iaitu menempatkan manusia untuk duduk ke atas dia. Okey, ni contoh lain. Kita tengok gambar rajah ni. Okey, produk contoh meja. Okey, fungsi memegang. Okey, objek iaitu yang menerima kesannya iaitu buku. Okey, meja memegang buku. Okey, kemudian cawan. Cawan memegang air, sebab air kita masukkan dalam cawan. Okey, klip memegang kertas. Kereta mengangkut manusia. Okey.
biasanya kita akan tengok apa yang dekat atas dia. Contoh meja. Okey, atas meja apa dia? Biasanya kita letakkan buku. Okey, kalau cawan apa yang kita kena isi kat dalam dia? Air. Okey, klip kita letak dekat atas kertas. Okey, kereta. Okey, dalam dia manusia. Okey, contoh tadi rak kasut. Atas dia tadi adalah kasut. Okey, jadi boleh tak kamu bezakan produk, fungsi dengan objek? Okey, produk ialah contoh tadi meja. Okey, fungsi dia memegang atau meletakkan. Okey, atas dia apa? Buku. So, buku ialah objek. Okey, faham Okey, sekarang seterusnya melukis sistem fungsi. Bila kita dah kenal pasti apa dia produk, apa dia fungsi, apa dia objek, kita boleh melukis sistem fungsi. Okey, ni namanya lukisan sistem fungsi. Okey, macam mana kita nak lukis sistem fungsi? Okey, kita bagi satu contoh produk. Contoh ini produk adalah meja. Okey, dekat meja tu ada bahagian-bahagian dia, iaitu yang pertama skru, muka meja, kaki meja dengan lantai. Okey, kenapa lantai termasuk dalam bahagian meja? Sebab kalau tak ada lantai, meja tak boleh berdiri. Okey, jadi lantai kita masukkan juga dalam bahagian meja. Okey, tengok jadual yang seterusnya ni yang di bawah. Okey, kita bahagikan kepada komponen-komponen atau pembahagian dia. Okey, yang pertama muka meja. Okey, muka meja apa yang kita letak dekat atas muka meja? Buku. Okey, buku. Kemudian kaki meja. Ni kaki meja. Okey, atas kaki meja kita letak apa? Ni dia, muka meja. So, muka meja. Kaki meja memegang muka meja. Skru memegang kaki meja dengan muka meja. Okey, ni skru. Skru ni akan mengikat kaki meja dengan muka meja. Kalau tak ada skru ni, meja dengan kaki meja tu tak boleh bercantum. Okey. Okey, seterusnya lantai. Apa kat atas lantai? Kaki meja. Okey. Jadi lantai memegang kaki meja. Okey, untuk memudahkan kamu faham, kamu tengok dulu daripada bawah. Okey, contoh produk tadi saya cakap meja. Kita bahagikan kepada bahagian-bahagian dia ataupun komponen. Okey, meja terdiri daripada muka meja, kaki meja, skru dengan lantai. Okey, sekarang kamu tengok pada bawah. Bawah ialah lantai. Okey, di atas lantai apa dia? Okey, di atas lantai ialah kaki meja. Okey, jadi lantai memegang kaki meja. Okey, apa pula dekat atas kaki meja? Atas kaki meja ialah muka meja. Okey, jadi muka meja memegang kaki meja memegang muka meja. Okey, sekarang atas muka meja kita letak apa? Muka meja memegang buku sebab atas dia buku. Okey, kemudian jangan lupa masukkan skru. Kalau tak ada skru, meja tak boleh bercantum. So, skru memegang kaki meja dan muka meja. Okey, bila kita dah buat jadual, baru kita pindahkan dalam sistem fungsi. Okey. Lukisan model fungsi. Ni lukisan model fungsi. Jadi mulakan daripada bawah lantai. Okey, buat anak panah memegang kaki meja. Kemudian kaki meja memegang muka meja. Muka meja pula memegang buku. Okey, kita buat berdasarkan yang di atas ni tadi. Okey. So, saya cakap tadi mulakan daripada bawah. So, lantai memegang kaki meja. Kemudian kaki meja memegang muka meja. Muka meja memegang buku. Okey, di bawah ni skru. Sebab apa kita letakkan skru dekat bawah? Sebab skru memegang dua benda. Okey, iaitu kaki meja dan muka meja. Okey, sebab tu kita letakkan di bawah. Okey, jadi dia boleh buat anak panah dua kat sini. Okey, kalau kamu perhatikan anak panah ni
Okey, perlu bercantum dengan bahagian-bahagian tu. Okey. Okey. Itulah namanya lukisan model fungsi.